Cuma yang jadi masalah dan perbahasan hari ini ialah mungkin ramai kedapatan di kalangan kita, lebih-lebih lagi di kalangan orang awam biasa yang kita sebut sebagai netizen, yang kita sebut sebagai pelajar-pelajar seperti kamu semua yang berada di hadapan saya. Hari ini memang semua kita hangat dengan Israel, panas dengan Israel, nak marah dengan Israel. Baik, sebelum tu kita harus faham satu benda, iaitu berkaitan dengan sejarah. Jadi malam ni Ustaz akan cuba memperkenalkan kepada kamu apa itu sebenarnya Israel, siapa dia Bani Israel, apa itu Ibrani, dan apa sebenarnya Yahudi. Dan ni semua kamu nak marah Israel, nak marah Yahudi tanpa kamu memahami latar belakang sejarah yang sebenar. Boleh faham setakat ni? Boleh. Baik. Jadi untuk memahami kita perlu ada satu benda. Bila nak berbicara mengenai latar belakang Israel, kita harus faham beberapa perkara. Pertama, kaitan mereka dengan sejarah. Yang kedua, kaitan mereka dengan agama. Dan yang ketiga, kaitan mereka dengan propaganda. Jadi kena pandai menganalisis dan mengasingkan konteks sejarahnya, konteks agamanya dan konteks propaganda mereka. Baik, bila sebut orang Yahudi, apa dia kitab yang selalu sinonim dan dekat dengan mereka? Kitab apa? Kitab Injil, Injil Nasrani. Yahudi, Taurat. Baik. Izinkan Ustaz berdiri, tak apa? Sebab Ustaz nak tulis, nak suruh kamu faham yang sebenar. Pertama sekali ialah sebagaimana yang Ustaz sebut, nombor satu tadi apa dia? Israel. Yang kedua, Bani Israel. Yang ketiga, Ibrani. Pernah dengar perkataan ni? Dan yang keempat ialah Yahudi. Okey. Pertama, bila Ustaz tanya kamu apa kitab yang terkait dan sinonim dengan Yahudi, kamu sebut apa tadi? Taurat. Ya. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa. Baik. Sebelum kita melanjutkan, bila sebut berkaitan dengan sejarah, ada dua frasa yang kamu perlu fahami. Sebab inilah yang menjadi pegangan Ustaz bila berbicara mengenai sejarah. Ringkas dan mudah difahami. Sejarah yang benar tidak semestinya rasmi, dan sejarah yang rasmi tidak semestinya benar. Ingat, dua frasa yang cukup mudah. Sejarah yang benar tidak semestinya rasmi, dan sejarah yang rasmi tidak semestinya benar. Baik. Bila sebut tentang Taurat ni dalam sejarah ada yang menyebut Taurat Musa. Ada yang menyebut Taurat 5. Dan ada yang menyebut dengan nama Pentateuch. Baik. Taurat Musa, inilah. Taurat 5, inilah. Taurat Pentateuch, benda yang sama. Kenapa Taurat Musa? Sebab diturunkan kepada Nabi Musa. Pasal apa Taurat 5? Sebab dia ada 5 kitab utama yang terkandung di bawah kitab Taurat. Baik.
Siapa yang pernah belajar serba sedikit tentang Taurat? Boleh sebut antara kitab-kitab yang terkandung di bawah Taurat? Tak pernah? Pernah dengar The Book of Genesis? Yang kedua, The Book of Exodus. Yang ketiga, The Book of Deuteronomy. Yang keempat, The Book of Leviticus. Dan yang kelima, The Book of Numbers. Okey. Inilah Taurat Musa, inilah Taurat 5. Ini. Baik. Taurat ini dikenali sebagai canon law. Undang-undang bertulis, undang-undang yang dikonunkan. Ada satu lagi disebut oral law, undang-undang lisan, undang-undang bertulis. Pernah dengar satu kitab yang nama dia Talmud? Pernah ke tak pernah? Oh, tak pernah? Okey. Talmud bahasa yang mudah adalah kitab yang menafsirkan kitab Taurat. Kalau kita nak mudah faham, yang ni kita anggap macam Al-Quran. Talmud ni adalah kitab-kitab tafsir mengenai Al-Quran. Yang kalau dalam Islam, contoh tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Baghawi, tafsir Imam Alusi dan imam-imam lain. Boleh? Talmud penafsiran bagi Taurat. Sebab tu Talmud dikenali sebagai Taurat Syab'al Pih. Maksud Syab'al Pih ialah oral law, yang lisan yang dituturkan daripada Taurat ni. Baik. Sekarang ni, bila kamu dah faham 5 ni, kamu perlu faham satu benda yang paling penting, iaitu Tanakh. Sudah. Okey, Tanakh macam ni. Ta, Nun, Kha. Tanakh ni adalah kata yang diambil secara akronim sekerat-sekerat. Ta bermaksud Taurat. Na, Nun, Nevi'im. Dan Kha, Ketuvim. Bukan ketum, Ketuvim. Okey. Taurat jelas yang 5 ni. Nevi'im ni merujuk kepada apa? Nevi'im ialah merujuk kepada kisah para nabi dalam Taurat. Kisah para nabi. Ketuvim biasa merujuk kepada legendaris mereka. Maksudnya pahlawan-pahlawan dan orang-orang besar dalam agama Yahudi. Baik, cuba sebutkan contoh beberapa nabi yang kamu tahu. Tu nabi yang 25. Baik. Nevi'im sebenarnya ialah pecah dua. Ada Nevi'im Rishonim, ada Nevi'im Aharonim. Banyak kamu dengar istilah baru malam ni. Baik. Rishonim berkaitan dengan 4 nabi yang paling awal. Agak-agak nabi apa? Adam duduk sini lagi, Genesis. Nabi-nabi Bani Israel. Nombor 1 ialah nabi yang bawa Bani Israel berjaya masuk dalam bumi Palestin. Apa nama nabi tu? Apa nama nabi tu? Yusuf. Musa meninggal sebelum masuk dalam bumi Palestin lagi.
Yusuf daripada Palestin masuk ke Mesir. Nabi Daud terkedian lagi. Siapa dalam surah Al-Kahfi pembantu Nabi Musa yang tolong bawa ikan sewaktu dia nak pergi belajar dengan Nabi Khidir? Dalam surah Kahfi kan Nabi Musa nak pergi belajar dengan Nabi Khidir. Namrud tu Daud, bukan. Harun adik-beradik Nabi Musa. Nabi Yusha, pernah dengar? Yusha bin Nun, pernah dengar? Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf. Dia adalah cicit Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik. Nabi Yusha dalam sejarah Yahudi dikenali sebagai Joshua. Kalau jumpa Nabi nama Joshua, tu adalah Nabi Yusha. Sebab biasanya Arabic dia punya dialek dengan Ibrani punya dialek berbeza. Tambahan pula penggunaan bahasa Latin. Sebagai contoh, kamu baca apa? Adam. Kalau Inggeris dia sebut Adam. Okey, Nabi apa lagi contoh? Nabi Daud. David. Kalau Ibrahim? Abraham. Kalau Yusuf? Joseph. Apa dia lagi? Isa apa? Sebab apa kamu berani sebut hak kamu tahu? Sekarang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Dia sebut apa? Nabi Syuaib. Daud, Dewi, Nuh, Noah, Hud, Had, Soleh, Shilah. Kalau Nabi, contoh Nabi Ilyas. Kalau Arab Ilyas, kalau itu Ilyas. Elijah. Okey, Nabi Syuaib memang tak sama langsung. Kamu dengar pun tergelak. Nabi Syuaib, Inggeris dia ialah Jethro. Kalau jumpa dalam Bible Nabi yang bernama Jethro, tak pernah dengar ni. Itu adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Baik. Yang kedua, selepas bercerita tentang Joshua, dia cerita tentang Shoftin. Shoftin ni bukan Nabi ya. Shoftin ni ialah 12 hakim Bani Israel. Pernah dengar kisah para hakim? Sejarah? Tak pernah? Okey. Selepas Nabi Joshua wafat, ada 2 orang lagi Nabi yang jadi raja bagi Bani Israel. Wafatnya Nabi yang ketiga tu, mereka dah kehabisan Nabi. Lalu mereka angkat 12 orang hakim daripada 12 Bani Israel. Hakim tu nama dia pelik-pelik. Kamu boleh Google, tengok, cari 12 hakim Bani Israel. Ada nama Otnil, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebzan, Elon, Abdun, Samson. Tu 12 hakim Bani Israel. Lepas tu dia mari pula seorang rasul yang bernama Samuel. Samuel.
Memang ada Nabi nama Samuel. Ejaan Arab dia Sin, Mim, Waw, Ya, Lam. Nabi Samuel. Okey, Nabi Samuel ni zaman Nabi Daud dah ni. Kemudian yang terakhir ialah Malachim. Malachim bermaksud raja-raja. Bermula Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan raja-raja Bani Israel sepanjang sejarah. Seterusnya Aharonim ni 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. 3 yang pertama ni semua Nabi ni bermula dengan huruf Y. Sebab tu disebut 3Y. Pernah dengar Nabi? Nabi apa? Agak-agak. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Okey. Yesaya, Yeremia dan Yehezkiel. Yang keempat ni disebut istilah Tri Asar. Tri Asar bermaksud 12 orang Nabi kecil. Maksudnya Nabi-Nabi biasa di kalangan mereka. Nama lagi-lagi pelik. Pertama, Nabi apa? Pertama, Nabi Hosea. Yang kedua, Nabi Yul. Yang ketiga, Amos. Yang keempat, Nabi Obadjah. Yang kelima, ada dalam 25 Rasul kita, Nabi Yunus. Duduk dalam Nabi kecil mereka. Kemudian Nabi Mikha. Yang ketujuh, Nabi Nahum. Yang ke-8, Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ni terkenal, cuma kamu tak tahu cerita dia. Tapi sebab bukan nak cerita pasal Nabi Habakuk, malam ni kita nak cerita lain. Kemudian adalah Nabi lain, Nabi Zefanya, Nabi Hagai, Nabi Zakaria pun termasuk dalam ni, dengan Nabi Malachi. Okey, ni nak suruh faham. Biar kamu tak pernah dengar pun, Ustaz nak suruh kamu dengar. Bila masa kamu pernah jumpa dengan istilah macam ni, kamu akan tahu apa benda tu. Okey, kembali kepada yang